saya katakan apabila kebebasan manusia itu disekat sampai satu tahap kita sudah merasa macam penatnya untuk menghadapi ujian daripada Allah ini. Apa sabar dalam keadaan ini? Bagaimana kita nak mengaplikasikan sabar dalam keadaan ini, Ustaz? Silakan. Kesabaran dari sudut agama kita adalah menahan diri. Itu asal perkataan as-sabru, menahan diri. Kalau kita boleh sebut sabar itu adalah menahan diri daripada buat sesuatu tindakan di luar adab. So, itu kesabaran. Kesabaran dalam Islam, kita ada sabar apabila ditimpa musibah. Kita juga ada sabar ketika mana nak melakukan amalan ketaatan, kena sabar juga. Dan juga kita ada kesabaran ketika mana menghalang diri kita daripada buat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. So, itu kesabaran dari sudut pandang Islam. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kami pasti akan menguji kamu dengan kematian, kehidupan, kekurangan dari sudut harta. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa dia orang yang sabar tu? Itu orang-orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka kata kita ini milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Dan ini yang dinamakan orang yang sabar. Apabila dia berlaku sesuatu yang dia tidak suka, maka dia terus menahan dirinya daripada jangan, kata orang, jangan buat tindakan di luar kawalan. Maka sebab tu kita disuruh sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan sebut dalam hati, mesti sebut di mulut. Kerana apabila kita sebut di mulut, dia mengingatkan kepada kita apa-apa yang berlaku, sama ada baik ataupun buruk, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah hikmah bagi orang yang bersabar untuk menghadapi ujian ini? Hikmah bagi orang yang sabar disebut dalam Quran macam disebutkan tadi, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Apa dia kabar gembira kepada orang yang sabar ni? Pada zaman Nabi, ada satu orang perempuan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengadu, wahai Rasulullah, aku ni ada penyakit sawan. Dan ketika mana aku kena sawan, aku akan pingsan dan jatuh pingsan. Kemudian nanti aurat aku akan terbuka. Maka Nabi SAW kata kat dia, kalau engkau nak, aku boleh doakan kepada Allah supaya engkau sembuh. Tetapi kalau sekiranya engkau sabar, walakil jannah, bagi engkau adalah syurga Allah Azza wa Jalla. Perempuan berkata, oh, kalau macam tu aku nak sabar je lah, sebab aku nak syurga Allah SWT. Sebab tu pahala orang yang sabar ni adalah syurga Allah SWT. InsyaAllah. Jadi dalam pandemik COVID-19 ini, ia bukan saja mengancam jiwa, ramai yang sudah pun terkena, malah kalau kita lihat di seluruh dunia sekalipun, di India contohnya sudah pun melebihi angka 20 juta kes COVID-19 dan kes harian mencatatkan 300,000, di Malaysia mencatatkan 3,000, 2,000 kes dan sebagainya. Itu soal kesihatan. Bagaimana sebenarnya kalau orang yang diuji untuk terkena wabak ini, sabar itu pula bagaimana untuk mereka? Kerana apa? Ia memberi satu, jiwa itu sudah pasti Ustaz cakap tadi, perlu sabar dari segi ketahanan jiwa, tapi ketahanan fizikal juga itu penting, Ustaz. Orang yang terkena musibah ni sebenarnya dia punya spiritual kena kuat sebelum kita bincang bab fizikal. Kerana kalau sekiranya dalamannya tidak kuat, maka itu akan menyebabkan tindakan fizikal dia yang di luar kawalan. Orang yang tak sabar mungkin dia marah, ataupun lebih daripada itu menyebabkan dia buat satu tindakan yang di luar akal, yang waras, sehingga banyak kes-kes yang sehingga bunuh diri dan sebagainya. Maka itu adalah disebabkan tak boleh nak sabar dan ia berdasarkan spiritual yang lemah. So kalau spiritual yang lemah ni, kalau dari sudut pandang Islamnya, kalau kita lihat bahawasanya dalam agama kita ni, kita kena beriman bahawasanya setiap sesuatu itu daripada baik dan buruk adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sebut ketentuan Allah dan kita percaya bahawasanya setiap amalan atau setiap apa yang dibuat oleh Allah ataupun diciptakan oleh Allah, sama ada baik Hakim. Dan bila disebut Al-Hakim, Allah akan gandingkan dengan dua lagi sifat Allah, iaitu Al-Alim dan juga
Al-Aziz. Al-Alim maha mengetahui. Al-Aziz maha, kalau kita terjemah, maha agung lah. Kenapa hikmah dikaitkan dengan ilmu, dengan sifat Allah yang maha agung? Kerana hikmah ni kalau kita terjemah hikmah ni bijaksana. Tapi bila Allah kaitkan hikmah hakim dengan ilmu dan juga kekuatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan tahu bahwasanya setiap yang dia buat daripada baik dan buruk berdasarkan ilmunya yang maha luas. Dan dengan sifat Al-Aziz, Allah maha perkasa, maka Allah Ta'ala akan menentukan yang terbaik ataupun sesuatu itu ada tujuan kenapa Allah buat demikian. Sebab tu kalau kita kata hikmah kepada apa-apa yang berlaku ke atas diri kita, hikmah ni adalah buat sesuatu ataupun sesuatu yang baik sebenarnya berdasarkan ilmu. So itu hikmah namanya. Kalau kita kata orang yang pandai kepada sesuatu, kenapa dia pandai? Kerana berdasarkan ilmu dia lah. Dan juga apabila kita tengok orang macam ni, dia maha bijaksana. Itu asal kataan hikmah. So mesti bila kita berhadapan dengan keadaan ni, sebenarnya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ya, jadi ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Semalam kita dengar perutusan daripada Menteri Kanan Keselamatan tentang SOP khas Aidilfitri. Jadi 6 daerah di Selangor telah pun diletakkan di bawah kawalan pergerakan, Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi tak boleh merentas daerah atau merentas sendiri lagi tak boleh nak balik kampung beraya. Kita dah seminggu lagi nak balik beraya. Jadi ini yang membuatkan masyarakat makin tertekan. Bagaimana sebenarnya kalau dalam Islam untuk kita menghadapi situasi tegang sebegini? Mungkin Ustaz ada contoh untuk dibandingkan, untuk sekurang-kurangnya kita reda sikit apabila kita dengar cerita-cerita ataupun contoh yang boleh Ustaz kongsikan. Apa yang berlaku kalau kita sebut tadi sebenarnya bertitik tolak daripada sebenarnya kekuatan dalaman kita lah. Apa-apa yang berlaku sama ada baik dan buruk macam kita sebut tadi, kita kena sabar. Kerana kalau sekiranya kita tidak sabar dan tidak melihat sesuatu yang berlaku itu ada hikmahnya, maka kita akan sebenarnya lebih menekan perasaan dan lebih menekan jiwa kita. Tapi kalau kita boleh faham kenapa ia berlaku dan atas tujuan apa dia buat demikian dan sebagainya, kita berfikir tentang diri kita, maka kita perlu mencari kekuatan-kekuatan yang lain. Walaupun mungkin kita tak dapat balik macam kita kata tadi PKP dan tak boleh nak beraya dan sebagainya, tapi mungkin kita boleh berfikir dengan cara yang lain. Asal kata orang berfikir cara luar kotak, mungkin kalau sekiranya tak boleh cara A, mungkin boleh cara B. Kalau tak boleh cara B, mungkin boleh cara C. Sebab kita as a human, manusia, dalam apa jua keadaan, kita mesti sebenarnya pandai menyesuaikan keadaan kita. Kerana kalau sekiranya kita tidak pandai menyesuaikan keadaan diri kita, sebenarnya itu akan mengundang juga, akan lebih tertekan dan akan lebih lebih stres dan menyebabkan kita inilah seperti yang kita sebut tadi lah. So apa-apa pun, apa yang berlaku ada hikmah, dan insya-Allah kita boleh, kalau sekiranya sekarang kita boleh balik kampung, mungkin cuba cara yang lain. Sekarang banyak orang iklankan gunakan handphone dan sebagainya kan. Kalau tak boleh ziarah saudara mara, paling kurang kita boleh mungkin video call dan sebagainya. Itu kemudahan teknologi zaman sekarang. Pokoknya kena sabarlah. Kalau macam tahun lepas kita kalau kita imbas tahun lepas memang Perintah Kawalan Pergerakan kita tak boleh balik kampung lagi lah, ketat tahun lepas Betul. Tapi pada satu masa pada 9 hari bulan Jun 2020 kita dibenarkan untuk pulang ke kampung, rentas negeri dibenarkan. Pada ketika itu apabila kes sudah pun menurun, waktu itulah kita lihat kegembiraan seluruh rakyat Malaysia yang beratur di setiap sempadan negeri juga. Sebenarnya kita mahu tunggu keadaan itu berlaku lagi. Dan pada tahun lepas juga kalau kita ingat pada situasi di Malaysia, ketika rentas negeri dibenarkan 9 Jun, kita diwawarkan dengan Raya 2.0. Setiap stesen radio memainkan kembali lagu Hari Raya. Mungkin itulah hikmahnya, kegembiraan yang berganda selepas itu, Ustaz. Betul. Okey, Ustaz. Alang-alang kita berbicara mengenai hikmah di sebalik apa yang berlaku, hikmah di sebalik pandemik ini. Pengalaman Ustaz sendiri di Institut Jantung Negara banyak bersama dengan pesakit-pesakit. Pesakit ini lagilah orang kata dia
sangat berjuang demi untuk menyelamatkan satu perkara iaitu nyawa. So ini yang kita hadapi sekarang ataupun yang kita perlu fahami juga, perasaan juga mungkin. So perasaan orang-orang yang sakit sekarang berada di ward dan sebagainya, khususnya di Institut Jantung Negara, ditambah lagi dalam keadaan PKP yang mana tidak boleh pelawat datang melawat, kemudian kadang-kadang yang telah makan masa berbulan-bulan duduk dalam ward, maka sudah pasti pesakit-pesakit yang macam ini akan mengalami keadaan di mana mereka begitu tertekan, dan kadang-kadang sebahagian pesakit kita ada yang kadang-kadang tak mau bagi kerjasama disebabkan keadaan-keadaan itu. So di sinilah peranan mungkin saya di sini sebagai chaplain di Institut Jantung Negara. So kami menziarahi orang-orang sakit yang seumpama ini kerana mereka sebenarnya adalah orang yang lebih memerlukan penjagaan spiritual. Kerana kalau kita sebut sebenarnya kalau kita sebut spiritual bukan maksudnya mesti agama dah. Spiritual, kalau pesakit kita di hospital umpamanya mereka tak dapat balik, mereka tak dapat family members tak dapat datang ziarah, menyebabkan sebenarnya itu memberikan tekanan kepada mereka secara spiritualnya. So apa yang boleh kami lakukan adalah pergi kepada mereka dan bersembang, kata orang apa, layanlah. So melayan mereka dan sebagainya, sehingga sebahagiannya macam okey, contoh sekarang kita tak boleh, keluarga tak boleh nak melawat. So kadang-kadang ada inisiatif yang kita buat, seumpama kita minta izin kepada dia untuk call anak dia, buat video call, kemudian kita buat video call dengan family member dan dengan anak dia. So itu sebenarnya dia memberikan kepada mereka kegembiraan dan mereka akan lebih menghargai perkara itu. Tak boleh nak buat apa dah kan. Satu perkataan, menghargai. Apabila kita dapat menghargai orang, bukan sahaja dari segi fizikal sekarang, tapi dari segi kita diberikan kemudahan telefon. Semua orang, hampir semua orang ada kemudahan ini. Jadi gunakan kemudahan ini untuk kita berinteraksi. Kerana sekarang nak bersalam pun tak boleh, nak bertolak pun tak boleh kalau balik kampung. Jadi itulah sebenarnya tanggungjawab kita untuk kita memastikan COVID-19 ini terputus di Malaysia. Kalau di hospital, situasi bulan Ramadan, situasi hari raya pula bagaimana Ustaz? Kalau kita lihat pesakit-pesakit di hospital, sebahagian mereka kalau tidak kritikal berada di ward-ward biasa mereka puasa. Sebahagian mereka tak boleh berpuasa disebabkan sakit, sebab mesti makan ubat ataupun sebagainya. So keadaan macam ni kita senantiasa menyediakan mereka maklumat, pengetahuan supaya mereka tak berasa bersalah bila mereka tak puasa. Sebab kebanyakannya pesakit-pesakit yang berada di hospital apabila mereka duduk dan tak boleh berpuasa, kadang-kadang datang perasaan macam bersalah dan dia rasa bahawasanya dia tak dapat buat ibadat ni dan tak dapat pahala, sedangkan sebenarnya Allah telah bagi mereka ruang untuk mereka berbuka, dan kalau sekiranya berikutnya kalau mereka telah sihat maka mereka boleh ganti pada hari yang lain. Dan keadaan mereka yang tak berpuasa disebabkan sakit itu semua adalah kemudahan yang Allah bagi untuk mereka berhadapan dengan bulan yang mulia ni. Walaupun demikian bukan ada suatu sekatan untuk mereka buat ibadat yang lain. Mereka boleh masih tetap berzikir dan boleh baca Quran dan boleh berdoa walaupun tak berpuasa kan. Bila kita tengok apa Ustaz cakap daripada satu ujian, apabila kita tukar secara positifnya, ia merupakan satu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua untuk kita menghadapi apa saja yang berlaku ketika inilah. Jadi selepas ini kita berehat seketika. Selepas ini saya nak korek juga Ustaz, dalam kita berada pada 10 malam terakhir ini, dah hampir 7 malam terakhir ini, malam Al-Qadar. Jadi kita nak kupas juga perspektif Ustaz untuk kita menghadapi pandemik COVID-19, cabaran anda sakit bagaimana dalam untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar selepas ini.
Kalau anda ada apa-apa sahaja soalan untuk dikemukakan, jangan lupa letakkan komen anda. Di bawah komen itu letakkan soalan anda dan saya akan tanyakan terus kepada Ustaz untuk menjawab persoalan anda. Baiklah Ustaz, tadi kita sempatlah kita sambung sikit tentang Lailatul Qadar. Ini 10 malam terakhir ini adalah satu malam yang cukup-cukup semua orang nantikan, dan kita berdoa supaya ia dianugerahkan kepada setiap di antara kita ni, orang yang berpuasa, setiap orang muslim di dunia ini. Jadi Ustaz, apakah mungkin Ustaz boleh ceritakan dahulu lah definisi Lailatul Qadar, mungkin pencerahan sedikit untuk sentiasa kita beringat apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan orang kira-kira lebih kurang 83 tahun lebih lah. So dalam satu malam ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan begitu banyak rahmat dan begitu banyak barakah. Barakah ni kebaikan. Kalau kita baca dalam surah Al-Qadar tu, salamun alaihi, salamun sejahtera ke atas Muhammad Allah Ta'ala ni sehingga matla'il fajr. Bermula pada malam hari, malam tu bermula pada waktu matahari terbenam sehinggalah matahari ataupun fajar naik. Macam kita nak mula puasa, maka di situ panjangnya tempoh yang dikatakan malam. So sepanjang tempoh malam itu, apa sahaja amalan kebaikan yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi ganjaran yang begitu besar dan keberkatan yang begitu banyak sekali. Dan malam ini antara hikmah Allah Ta'ala menyembunyikan kepada kita adalah supaya kita ini berusaha untuk mencarinya, dan bukan hanya kalau sekiranya Allah Ta'ala beritahu malam kedua contohnya, ataupun pada malam ke-27, malam-malam lain mungkin kita tak akan beramal. Tapi Allah SWT sengaja tidak memberitahu supaya kita setiap malamnya cuba mengejar dan cuba menolakkan kebaikan itu. So itu antara hikmah kenapa Lailatul Qadar itu tak diberitahu. So itu malam Al-Qadar, iaitu suatu malam yang Allah Ta'ala berikan penuh keberkatan yang banyak sekali, dan semua doa pada malam itu semuanya mustajab insya-Allah. Jadi mungkin apakah perkara yang perlu kita lakukan, mungkin secara khususnya ibadah khusus yang kita boleh lakukan sewaktu malam Al-Qadar ini? Kerana apa, sejak kecil kebanyakan di antara kita ini mungkin dari kecil dia tahu pergi kalau kat kampung lah mesti malam Qiyamul Lail, kena Qiyamul Lail 10 malam terakhir, tanpa tahu apakah sebenarnya apa yang kita perlu lakukan. Mungkin semudah-mudah ibadah apa yang boleh kita amalkan Ustaz? Indahnya Islam ni, kita tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tidak membataskan ibadat-ibadat tertentu. Itu sangat cantik apa yang diajar oleh Nabi kita melalui sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu contoh saja saya bagi, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, Ummul Mukminin, dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku tahu malam itu adalah malam Al-Qadar, apa perlu aku buat? Maka Nabi kata, quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu doa saja. Apabila ditanya, Aisyah tanya nak baca apa? Nak kena buat apa? Kalau aku tahu malam itu malam Al-Qadar, Nabi tak kata mestilah tarawih 20 rakaat. Nabi tak kata bacalah Quran 30 juzuk dah. Tapi Nabi bagi hanya satu doa, ada tiga, kita kata tiga section. Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kepada yang memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku. Hanya tiga perasaan ini saja yang Nabi ajar kepada Aisyah untuk dibaca pada malam Al-Qadar. Apabila kita melihat kepada lebih spesifik, kadang-kadang bila kita cakap bab pesakit kan, so bila kita sebut tentang pesakit yang berada di hospital, maka kadang-kadang mereka mungkin juga akan merasakan begitu rugi sekali sebab tak dapat tarawih, tak dapat salat berjemaah di masjid. Sebenarnya tak, masing-masing Allah telah buka pintu yang luas untuk dia beramal. Kalau satu orang itu mungkin pada malam itu dia hanya istighfar dan mengenang dosanya, dan dia hanya kata astagfirullah, 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 dan Allah Ta'ala suka dengan perkataan itu, maka walaupun hanya astagfirullah, walaupun dia tidak salat tarawih, maka Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosanya. So itu indahnya Islam. Buatlah apa-apa pun amalan yang kita rasa kita mampu. Sebab tu Nabi kata, bila aku suruh buat sesuatu, buat kerana kemampuan. So, jangan membataskan rahmat Allah. Siapa buatlah
berzikir. Yang paling ringan baca doa Aisyah tadi. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maafkanlah diriku. Kalau diucap dengan begitu, apa kata, begitu hadir hati dan begitu ikhlas, itu lebih bagus daripada salat 100 rakaat. Mudah itu. Kerana itu dalam Islam dia tidak pernah meletakkan sipir. Apa yang kita perlu lakukan A sama dengan A tidak. Betul. Kerana ia sangat terbuka bagaimana kebaikan. Saya pernah juga menemubual ahli akademik dan juga ustaz yang lain. Katanya mungkin kalau anda student, anda bangun pagi, belajar juga merupakan satu ibadah. Betul. Semudah-mudah itu. InsyaAllah kalau saya sebagai seorang host juga saya study untuk menemubual tetamu juga merupakan satu ibadah Ustaz. Jadi begitulah mudahnya Islam. Jadi kalau di sini pula macam Ustaz katakan tadi lah, mungkin ramai pesakit yang rasa ralat terhadap diri sendiri, mungkin sudah pun berumur tapi dalam keadaan begini diberi pula ujian ketika sakit dan tidak boleh beribadah pada waktu ketika malam al-Qadar. Bagaimana Ustaz orang yang bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan jiwa pesakit-pesakit di IJN khususnya, bagaimana Ustaz? Kita kena senantiasa ada sikap memberi khabar gembira kepada orang. Jangan memberi khabar menyebabkan dia bimbang. Jangan memberi suatu perkhabaran yang menyebabkan dia bertambah stres mungkin. Kita mesti selalu memberi khabar gembira kepada orang. Nabi SAW suka sangat untuk kalau ada orang cakap sesuatu yang negatif, sampaikan kepada tukar dan kepada positif. Satu orang orang sakit kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, apabila Nabi tanya, macam mana sekarang? Kan bila kita jumpa orang sakit, apa perasaan sekarang? Maka dia pun kata, wahai Rasulullah, aku mengharap Allah, tapi dalam masa sama aku takut kepada azab Allah. Tapi terus beritahu tidak ada seorang pun yang apabila ada dua sifat ini terhimpun pada hatinya, maka melainkan Allah akan tenangkan hati dan jiwa dia dan Allah akan bagi apa yang diminta. So, mesti bagi khabar gembira kepada orang ataupun lebih spesifik kepada patient kita, kepada pesakit, bahawasanya walaupun keadaan kita tak macam orang lain, tapi Allah Ta'ala Maha Rahman. Allah bukan tak tahu kita sakit. Allah bukan tak tahu kita tak boleh salat berdiri. Allah bukan tak tahu kita tak boleh puasa. Maka itu rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So, Allah rahmatnya begitu luas sekali. Kita tak boleh membataskan rahmat Allah dengan satu sana orang ini saja yang boleh dapat kebaikan, tetapi setiap hamba Allah yang ikhlas, yang buat apa saja amalan yang Allah suka, maka sebenarnya dia dikira beribadat kepada Allah Taala. InsyaAllah, begitu hebat sebenarnya rahmat Allah ini ya. Jika sebelum ini kita banyak berbincang mengenai pengambilan ubat, ya, kalau nak diet ketika berpuasa, kita hadirkan anda dengan pakar diet juga, pakar kardio, pakar jantung sebagainya untuk kita mengubat apa keadaan fizikal kita supaya menjadi lebih baik. Jadi hari ini perbincangan kita bawakan kepada anda untuk kita tengok apakah yang telah kita lakukan dari segi hati kita untuk melihat sejauh mana kebesaran yang telah pun dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kata-kata akhir daripada Ustaz bila kita bercakap mengenai untuk kita menghadapi musibah dan juga persebanyakkan bersabar dengan apa yang berlaku pada ketika ini Ustaz. Kita kena senantiasa ada dalam minda kita, dunia adalah tempatnya diuji. Dunia bukan suatu tempat yang bersenang-senang. Macam orang selalu kata, no pain, no gain. Kan? Kalau kita tak berusaha dan kalau kita rasa untuk hidup ni mudah saja, itu bukan sifatnya dunia namanya. Dunia mesti ada ujian. Kita nak masuk universiti, mesti ada ujian. Nak masuk hospital pun doktor tak akan terima masuk hospital, melainkan doktor akan uji dulu betul tak dia ni sakit ataupun tak. Maka setiap yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ni, maka tak boleh lari daripada ujian, dan itu senantiasa kita ingat. Kalau kita nak namanya duduk goyang kaki kata orang, itu namanya syurga. Tetapi yang dinamakan dunia adalah suatu tempat di mana kita akan pasti akan berada dalam dalam kehidupan kita, mesti akan ada waktu-waktu susah dan mesti akan ada waktu senang. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama al-usri yusra. Sesungguhnya selepas daripada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah ulang 2 kali, innama al-usri yusra. Allah ulang 2 kali. Sesungguhnya setiap daripada kesulitan itu akan datang kesenangan. So ini janji Allah Ta'ala. Dan di tengah-tengah itu perlu
kali ini melihat kepada topik hikmah di sebalik pandemik apa yang berlaku kepada kita, pandemik COVID-19, tak boleh balik ke kampung dan sebagainya. Malah kita juga menyentuh kepada mungkin ada di kalangan ahli keluarga anda yang sedang terlantar di hospital. Semua ini adalah cubaan dan juga ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu ada kemanisan. Kerana untuk menghadirkan pelangi kita perlu hujan dahulu. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Ustaz Khairul Anwar. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan jumpa lagi untuk memberi lagi penerangan kepada anda, membincang mengenai ubat untuk kita mengubati kesakitan jiwa kita. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan walaupun sehari sebelum raya